awak gunakan ruangan chat ni, awak nampak cikgu tunjuk ni. Kalau awak gunakan nama ataupun email mak ayah awak, tolong tulis nama awak yang sebetulnya macam ni. Ni kan dia guna email mak ayah dia tulis nama dia Nur Farah Nabila. Okay, Nur Farah Nabila. Ainin Sofima Muhammad Aiman. Okay, bagus. Baik, kita akan teruskan dengan pembelajaran hari ini. Jadi cikgu rasa pembelajaran hari ini tak lama. Okay, sebab cikgu tahu awak pun akan bersama dengan cikgu-cikgu lain Jadi kita akan buat sehabis baiklah. Okay, buka buku teks awak tu. Pastikan buku teks awak ada bersama. Okay, buka buku surat 8 dan juga 9. Hari tu kita dah buat melengkapkan dialog, Jikwen dan juga hadis yang minggu lepas. Okay, untuk hari ni kita akan lihat slide. Ini tajuk kita hari ni, kita lakukan bersama-sama. Jadi kalau kita lakukan bersama-sama ni, cikgu kena buat juga Google Meet sebab kita nak tahu apa yang kita nak lakukan bersama-sama ni. Okay, kita dah masuk unit baru. Hari tu jiran tetangga. Untuk unit baru ni kita dah masuk dah minggu lepas. Prihatinnya kita. Okay, prihatin tu maksudnya apa? Ambil cakna, ambil tahu tentang orang di sekeliling kita. Baik, aktiviti hari ni ialah membaca teks dan juga melengkapkan peta pokok. Okay, siapa yang tak kenal lagi peta pokok, nanti cikgu akan terangkan kepada kamu peta pokok. Okay, awak lihat tugasan aktiviti kemasyarakatan ni awak lihat dalam buku awak tu. Okay, guru beberapa orang murid ni telah memberi tugasan kepada murid-murid ni untuk membuat satu tugas, iaitu aktiviti kemasyarakatan. Apa yang dia kena buat ni? Kita baca dulu. Okay, murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Mereka akan cari maklumat dan mereka perlu persembahkan apa yang mereka dapat ni kepada kawan-kawan. Okey, Rajiv, Jikwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Mereka buat sama-sama, maknanya mereka ada kerja sama. Bukan buat seorang-seorang, yang lain letak nama je, tak. Mereka buat sama-sama kumpul di rumah Hadif. Okey, maknanya 4 orang satu kumpulan ni berkumpul di rumah Hadif untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh guru mereka. Okey, awak lihat dalam buku teks awak. Okey, ada 4 tugasan ni. Aktiviti kemasyarakatan, ada 4 aktiviti dia. Yang pertama, rumah terbuka. Yang ni rumah terbuka. Yang kedua, usung rumah. Usung rumah ni pelik tapi benar. Masih ada zaman sekarang ni, kita masih lagi amalkan. Cuma tak ramai yang buat. Okay. Yang ketiga, gunting rambut percuma, dan yang keempat, gerobok rezeki. Apa maksud aktiviti kemasyarakatan ni? Kita tak tahu, ada yang kita tak tahu, ada yang kita dah biasa buat. Rumah terbuka, yang ini kita dah biasa buat. Kita dah pergi, ada setiap kali perayaan kita ada rumah terbuka. Yang ini kita dah biasa buat. Usung rumah. Usung rumah ni awak pernah nampak tak ada orang usung rumah? Setakat yang cikgu hidup ni, cikgu pun tak pernah lihat orang usung rumah secara live. Okay, maknanya secara langsung, tak pernah tengok. Tapi cikgu pernah lihat melalui video-video. Okay, baik. Gunting rambut percuma, yang ini biasa kita buat, gunting rambut. Tapi kalau percuma tu, yang ni luar biasa Biasa kita pergi kedai gunting rambut, kena bayar RM8, RM10, ada yang mahal kan. Ada yang sampai RM20, ratus-ratus pun ada. Okay, gerobok rezeki ni biasanya kita akan nampak ataupun akan lihat di surau, masjid, di Pasaraya Big Liu tu kan. Dia ada gerobok yang ditempatkan makanan-makanan harian
untuk orang yang tidak berkemampuan mengambil dan memberikan kepada keluarga mereka lah. Syaratnya ambil setakat mana yang perlu sahaja. Aktiviti yang pertama, aktiviti yang pertama apa dia? Rumah terbuka. Rumah terbuka ni sangat terkenal dalam masyarakat kita. Namun begitu, disebabkan pandemik ini kita tak dapat berkumpul. Tak dapat rumah terbuka satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Pelbagai bangsa, pelbagai agama boleh hadiri rumah terbuka tu untuk kita bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, baik. Amalan rumah terbuka ni, ini adalah satu cara untuk masyarakat kita bergaul, berkumpul, mengenali antara satu sama lain dan juga untuk beramah mesra. Jadi faedah daripada rumah terbuka ni kita lihat dia dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Okey? Beramah mesra ni maksudnya bertanya khabar, mengikuti perkembangan semasa seseorang tu. Jadi kalau jiran-jiran kita buat rumah terbuka, jiran-jiran kita datang rumah kita, jadi hubungan kejiranan tu makin kukuh, makin erat. Kita makin kenal jiran kita. Okey, sesekali kena buat juga rumah terbuka ni. Tapi tak boleh buat sekarang lah. Sekarang ni ada COVID-19, ada coronavirus. Ada virus jadi tak boleh nak buat. Okey, tapi tak apalah, kita berdoa semoga virus ni kita dapat tangani dengan sebaiknya dan kita dapat berkumpul menjalankan aktiviti rumah terbuka ni seperti biasa. Okey. Okey, baik. Awak lihat rumah terbuka. Okey. Cikgu akan bulatkan mana ni? Okey. Kita akan bulatkan faedah dia. Kita akan bulatkan faedah rumah terbuka ni supaya awak nampak. Okey, mana faedah dia? Ni faedah dia. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Ini faedah dia. Okey. Okey, ini faedah dia. Jadi kalau awak nampak tu kat situ, kita dah bulatkan faedah dia. Nanti kita ada soalan tau. Kita ada soalan untuk melengkapkan peta pokok ni, kita boleh gunakan yang kita bulat-bulat ni. Okey, rumah terbuka. Rumah terbuka ni dah biasa, jadi cikgu rasa tak perlu nak panjang-panjang lah, awak dah biasa buat kan. Okey, yang seterusnya yang kedua, usung rumah. Usung rumah ni antara yang menarik cikgu waktu cikgu baca buku awak ni, dia kata bagusnya buku ni kan. Dia dia macam mengembalikan nostalgia lama tu kepada murid-murid zaman moden ni. Mungkin murid-murid ni tak tahu bahawa ada rumah yang boleh diusung. Sebab kalau rumah kita ni yang dah rumah konkrit ni, rumah yang diperbuat daripada batu-bata, mungkin tak boleh lah nak usung kan. Siapalah nak usung kan. Berat sangat. Tak boleh. Tapi orang zaman dahulu dia boleh usung rumah dia sebab apa? Sebab rumah dia rumah kayu. Dan kita boleh angkat rumah tu. Boleh angkat tapi tak boleh angkat seorang. Kena angkat ramai-ramai. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat muka surat 8 awak ni, usung rumah. Okey, amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Contoh, awak ada rumah di Kajang ni, di Kantan Permai ni, kemudian awak ada tanah. Okey, awak ada tanah di Jenaris. Ataupun di Prima Sarjana, awak ada beli tanah kat situ. Rumah awak di Kantan Permai ni bukan rumah batu lah. Okey, tetapi rumah kayu yang boleh diusung.
awak pun nak usung kan. Okey, jadi boleh angkat rumah ni daripada Kantan Permai ke Jenaris. Syarat dia tak boleh jauh lah. Okey, kalau merentas negeri daripada Selangor nak usung rumah tu sampai ke Pahang, sampai ke Kedah, sampai ke Johor tak boleh. Nanti rumah tu dah tinggal apa? Tinggal tiang. Tak boleh. Syaratnya rumah tu perlu diusung dengan jarak kampung sebelah sahaja. Tak boleh jauh-jauh. Okey? Baik. Kita mulakan daripada ayat yang kedua ni. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Kenapa dikata prihatin? Sebab nak usung rumah ni perlukan ramai orang. Kalau awak seorang, kalau awak dengan jiran awak, jiran sebelah awak je, angkat 2 orang, angkat 3 orang, memang tak bergerak rumah awak. Okey, awak kena usung satu kampung kena datang untuk mengalihkan ataupun mengusung rumah tersebut. Okey, untuk kumpulkan satu kampung ni bukannya benda yang senang. Tak boleh kata, mai usung rumah. Tak boleh. Okey, sebelum tu kena promote dulu dalam surau, dalam masjid. Okey, nanti saudara Rafli, saudara Rafli ni dia nak ubah rumah dia nak usung rumah dia dari kampung ni ke kampung sebelah. Jadi kita bolehlah berkumpul ramai-ramai pada hari Khamis ini pada pukul 9 pagi. Okey, kita kumpul di sana dulu. Kemudian kita akan mengusung rumah dan nanti tuan rumah akan menyediakan jamu-jamuan. Yang itu. Jadi kena promote dulu ataupun kena war-warkan dahulu tentang aktiviti tersebut kepada orang kampung supaya orang kampung tahu dan orang kampung datang ke rumah tersebut pada hari tersebut. Kalau datang keesokan harinya pun tak boleh juga kan. Sebab tu kena bagi tahu di mana lokasinya dan bila nak usung. Supaya orang ramai dapat berkumpul. Okey, baik. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Nak buat apa cari buluh ni? Nak usung rumah macam nak cari buluh? Kita tengok apa yang dia nak buat. Kemudian, mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan satu video kepada awak. Kita akan lihat macam mana dia gunakan buluh ni untuk usung rumah. Okey, kemudian selepas itu rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baru. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Okey, jadi dah penat-penat usung rumah tu, takkanlah tuan rumah kan nak buat dek macam tu je. Kenalah jamu makanan. Orang dah penat dah usung rumah kita kan. Jadi kumpul-kumpul. Lepas tu kita akan buat jamuan. Okey, jamuan tu nak jamu apa? Takkan nak bagi air je. Takkanlah nak bagi air je kan. Okey, kita akan sediakan makanan dan kita akan sediakan juga minuman supaya orang yang datang membantu kita tu dapatlah melegakan sedikit keberatan mengusung rumah kita tu tadi. Okey? Baik. Okey, jadi apa faedah usung rumah ni? Apa faedah usung rumah ni? Jadi faedah usung rumah ni kita lihat. Okey. Faedah mengusung rumah. Amalan mengusung rumah memindahkan lokasi yang baru, tak ada faedah kat situ. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Okey, tahu. Amalan mengusung rumah ini menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Inilah faedah dia. Okey, kalau tak buat aktiviti ni, maka kita tak tahu orang tu prihatin ke tak kepada kita kan. Okey, jadi ini. Amalan mengusung rumah ini menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Okey, ini faedah dia. Okay, cikgu dah bulatkan tu. Okay, kalau awak bolehlah garis sikit kan. Garis dekat teks awak tu, garis sikit. Dan garis terang-terang sangat nanti kita nak padam. Okey, garis sikit-sikit supaya nanti kita senang nak buat peta pokok, nak lengkapkan peta pokok tu nanti. Okey. Baik, seterusnya usung rumah ni. Okey.
kita akan lihat videonya tapi di hujung siaran nanti. Di hujung pembelajaran kita nanti kita akan tunjuk satu video. Tapi terlebih dahulu kita akan teruskan dengan yang ketiga iaitu gunting rambut percuma. Jadi untuk melihat video tu nanti awak kena bersama dengan cikgu sehinggalah habis pembelajaran kita hari ini. Okey, yang ketiga gunting rambut percuma. Gunting rambut percuma, yang ini kita biasa buat. Okey, perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Betul. Kalau ada anak seorang tak apalah kan, RM10. Tapi kalau ada 4 orang anak nak masuk sekolah, nak potong rambut RM40. Kan, waktu tu dah kering dah, poket dah kering dah macam mana kan. Jadi sekurang-kurangnya kalau buat gunting rambut percuma ni boleh mengurangkan beban ibu dan bapa awak. Okey, perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Bukan Kampung Kantar Permai, tapi Kampung Tok Rimau. Okey, ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ni maknanya saling bantu. Saling membantu ataupun bantu-membantu antara satu sama lain. Baik, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ni merupakan salah satu peribahasa. Baik, okey. Apa faedah daripada gunting rambut percuma ni? Apa faedah dia? Apa faedah daripada gunting rambut percuma ni? Kita lihat ya, ayat yang pertama. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Okey, bagus. Ini pun mungkin ada faedah dia. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung, masyarakat setempat. Okey, tak ada. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Okey, di sini ada faedah dia. Sebab apa buat gunting rambut ni? Sebab faedah dia, kebaikan dia mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Jadi di sinilah kita lihat adanya faedah. Okey. Akan bulatkan, awak boleh gariskan di buku teks awak Okey. Di sini. Mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Okey. Cikgu bulatkan tu. Baik. Gunting rambut percuma, kita dah jumpa dah faedah dia. Sekarang kita akan pergi ke aktiviti yang keempat. Apa aktiviti yang keempat? Gerobok rezeki. Gerobok rezeki. Apa yang ada dalam gerobok rezeki ni? Kita lihat. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Kenapa dia letak kat luar? Kenapa tak letak kat dalam? Kalau letak kat dalam, dah kunci-kunci tu, macam mana orang nak ambil barang kan? Kalau orang tu dah tak ada, dah 3 hari dah tak makan, keluarga kelaparan, okey? Pergi masjid tengok-tengok berkunci. Jadi tak boleh nak ambil makanan yang disediakan tu. Jadi diletak di luar bahagian masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Okey. Yang sediakan makanan ni bukan AJK masjid ataupun pihak masjid sahaja. Namun begitu, masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki, dia beli beras, dia beli sardin, dia beli spaghetti kalau ada awak nampak kat situ kan. Dia beli susu, dia beli minyak masak, dia letak kat situ. Siapa-siapa nak ambil je. Okey, halal, dihalalkan. Okey, jadi orang yang ambil tu kena bersyukur dan kena berterima kasihlah kepada penyumbang-penyumbang tersebut. Okey, barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya.
Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Okey, awak nampak tak ni kan makanan-makanan ni, beras, tepung, susu bayi, minyak masak. Cikgu, kenapa dia sediakan juga susu bayi? Susu bayi ni kenapa disediakan? Sebab susu bayi ni agak mahal. Okey, cikgu pernah jumpa satu keluarga tu, dia bagi anak dia yang bayi tu minum air TO kan. Minum air TO, sedih sangat Kalau bayi ni minum TO, perut akan kembung. Macam kita lah minum air TO banyak-banyak nanti perut kita akan kembung. Okey, jadi dia tak ada duit nak beli susu. Okay, jadi inisiatif ni sangat bagus menyediakan susu bayi kepada penduduk yang tidak berkemampuan. Okey, baik. Cuba kita cari faedah gerobok rezeki. Kenapa kena buat gerobok rezeki ni? Okey, kita cari Okey, ayat yang pertama tak ada faedah. Okey, ayat yang kedua ditempatkan di bahagian luar masjid. Okey, tak ada juga kat situ. Yang ketiga ni, hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barang keperluan mereka. Inilah faedah dia. Jadi kita bulatkan. Okey. Okey, kita bulatkan. Ini lain pula gerak. Okey, kita bulatkan halahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Inilah faedah dia. Okey, jadi awak boleh gariskan. Okey, gariskan yang cikgu bulat ni, awak boleh gariskan ayat dia. Okey. Pastikan awak padam selepas awak dah jawab soalan nanti. Okey, supaya adik-adik awak yang guna buku awak ni masih lagi bersih tak comot, tak ada banyak conteng. Okey, inilah aktiviti kita hari ini. Okey, kita akan lengkapkan peta pokok. Rumah terbuka. Baik, lengkapkan peta pokok faedah amalan masyarakat prihatin. Okey, ni. Ada rumah terbuka, ada usung rumah, ada gunting rambut percuma, ada gerobok rezeki. Baik, apakah faedah rumah terbuka? Siapa nak jawab? Masyarakat yang di bilangan bangsa di negara ni tak dapat berkenalan dan beramah mesra. Bagus. Tepukan gemuruh untuk Farah Nabila. Okey, bagus Farah. Okey. Okey, seterusnya. Bagus Farah? Itulah faedah dia, bagus. Okey, rumah terbuka dah selesai. Kita akan teruskan dengan usung rumah. Baik, usung rumah. Okey, kita teruskan dengan Rafli. Tadi cikgu dah sebut nama Rafli ni. Sedap nama Rafli ni. Suka je sebut. Menunjuk amalan mengusul rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin semasa jiran tetangga. Sesama jiran tetangga. Okey, bagus Rafli. Okey, tepukan untuk Rafli, bagus. Daniel Danish, boleh Daniel Danish? Okey, boleh on mic awak. Baca yang ada di skrin je. Baca yang ada di skrin nanti. Okey, cikgu dah share skrin ni. Awak baca je. Okey ni. Ini adalah faedah dia. Ni mampu membantu masyarakat. Okey, boleh? Daniel Danish. Boleh cikgu. Okey, bacakan. Okey, faedah dia mampu seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berdapatan rendah. Okey, bagus Daniel Danish. Bagi tepukan untuk Daniel. Okey, bagus. Okey, faedahnya ialah dapat membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Orang yang gajinya besar-besar, setakat RM10 kita rambut kan, RM40 kita rambut biasalah. Tapi bagi orang yang tak berkemampuan, RM10 tu sangat bernilai. Okey, baik. Kita lihat seterusnya, kita lihat yang tadi tu. Peta pokok dia.
kita dah selesai dah buat satu, rumah terbuka dah selesai, usun rumah dah. Gunting rambut percuma pun dah tadi Daniel Danish dah bacakan. Okey, gerobok rezeki yang terakhir. Yang terakhir, gerobok rezeki. Okey, kita akan persilakan Ainin Sofina. Ainin Sofina. Ainin Sofina, apakah faedah gerobok rezeki ni? Gerobok ni maksud dia almari gerobok ni, almari. Ni tempat simpan barangan lah. Okey, Ainin Sofina ada di talian. Kalau ada, boleh on mic, bacakan faedah dia ni. Cikgu dah bulatkan ni. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Okey, bagus. Bagi tepukan untuk Ainin Sofina. Okey, betul kan nama awak Ainin Sofina? Cikgu tu salah sebut. Okey, tepukan untuk Ainin. Okey, baik. Okey, jadi kita akan lihat jawapannya. Jeng jeng jeng. Inilah jawapan yang awak sebut tadi tu. Inilah jawapan dia. Rumah terbuka. Kita ada satu jawapan dia. Dan jawapan-jawapan yang ada di sini ni sebenarnya dah ada dalam buku teks awak. Yang cikgu bulat-bulatkan tu kan. Itulah apa punya jawapan. Okey, cikgu perlu buat ke? Ya, kena buat lah. Salin je. Salin je yang ni. Awak tak perlu fikir sebab kita dah fikir sama-sama tadi kan. Kita dah bincang. Jadi yang ini sahaja yang awak perlu buat dalam buku teks. Okey. Tak apa, yang ini gambar ni nanti saya akan send ke WhatsApp awak. Jadi awak salin sahaja. Awak kena tulis hari, tarikh, tajuk ni tajuk dia. Kita lakukan bersama-sama. Kemudian tulis yang ini. Okey, salin yang ini. Baik, seperti mana yang cikgu janjikan. Okey, seperti mana yang cikgu janjikan. Sebentar tadi kita akan lihat satu video. Macam mana cara orang kampung mengusung rumah. Mesti awak tak pernah lihat kan? Ataupun mungkin awak dah pernah lihat, cikgu je tak pernah. Jadi cikgu rasa teruja sangat nak lihat, nak tonton video ni. Okey. Majlis Gotong Royong mengangkat rumah meneruskan tradisi Kampung Baru Botakanan. Erat Radha Rizwan. Berlaku 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Okey, baik. Untuk mengangkat rumah ni perlu tenaga yang ramai, tenaga manusia yang ramai. Okey, awak nampak tak rumah tu bergerak daripada satu lokasi yang lain. Tengok, masih lagi. Kena ada seorang ketua yang mengarahkan arah mana yang mana yang perlu kita bergerak. Maknanya orang kampung tu perlu dengar arahan ketua. Okey. Jadi rumah tadi daripada satu lokasi bergerak ke lokasi yang lain. Kemudian diletak. Okey. Bersorak yang ramai dapat lalu. Itu pun dah berat sangat dah tu. Okay. Ini dah sampai dah lokasi. Kita nak ubah dulu. Yang ruang tamu ni duduk belah kanan. Yang ini duduk belah belakang. Jadi ada seorang tua bagi arahan untuk alihkan posisi tu. Seorang. Okey, baik kelas. Nampak? Afiq, nampak Afiq? Nampak. Okey, baik. Tadi tu kalau perasan rumah dia tu ada perabot tak kat dalam? Ada perabot tak? Maksudnya nak usung rumah tu ada perabot tak kat dalam tu? Ada. Tak ada. Tak ada kan? Itulah dia nak usung tu, keluarkan dulu perabot tu. Ini kat puyuk belanga nanti jatuh pang kena kepala orang yang mengusung tu. Tak ke arwah orang tu kan? Kena keluarkan dulu barang-barang daripada dalam rumah tu dan kemudian baru boleh usung rumah tu. Jadi siapa-siapa nak usung rumah nanti bagi tahu. Okey? Ada tak nak usung rumah kat sini?
nak pindah-pindah. Kat sini tak boleh lah kat kampung boleh. Okey, itu sahaja. Okey, tapi dahulu cikgu nak minta maaf sebab kamera cikgu ni dah berfungsi seperti biasa tak boleh. Jadi awak tak nampak lah muka cikgu yang cantik hari ni Okey, tapi kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana bersama dengan Cikgu Sarah hari ni dalam kelas BM Bahasa Melayu bersama Cikgu Sarah. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Ingat, selesaikan dulu tugas-tugas awak tu, baru awak main petang ni Okey, apa yang kita perlu buat hari ni, salin sahaja. Nanti cikgu akan send kepada dalam WhatsApp awak. Okay, terima kasih untuk hari ni. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Bye-bye. Bye-bye Farah. Bye-bye Afiq. Bye-bye Hazrina. Bye-bye Daniel. Bye, cikgu. Bye-bye Daniel. Bye, cikgu. Bye Afiq.